Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, sekarang jam pukul, nampak tu, jam pukul 4 pagi. Jam pukul 4 pagi saya bangun, insya-Allah saya bangun solat tahajud tadi. Alhamdulillah. Kebetulan Allah bagi rezeki hujan lebat, memang cukup lebat, dan di kesempatan hujan lebat ni dengan kilat, dengan guruh, jadi saya ambil video untuk jawab soalan netizen, soalan supporter, follower saya tentang macam mana lampu LED ni selalu terbakar. Baru je tukar, baru je beli lampu LED terbakar, Jadi tuan-tuan tengok video selepas ni, saya ambil, perhatikan betul-betul. Ada satu hanya dalam berapa saat, dalam 2 saat, 1 ke 2 saat macam tu, bila berlaku aja kilat atau guruh, lampu LED ni akan menyala sekejap. Sebenarnya lampu rumah saya ni earding memang cantik, tapi bila berlaku aja kilat, dia akan menyala berkelip beberapa kali. Tapi dalam video ni saya dapat tangkap sekali je. Tuan-tuan kena perhatikan betul-betul video selepas ni. Tuan-tuan kena perhatikan betul-betul, tengok betul-betul video ni. Ada satu saat tu dia akan berkelip. Bila berlaku guruh atau kilat, lampu LED saya akan berkelip. Dalam video saya dapat tangkap sekali, tapi off record dia dah berkelip banyak kali. Jadi itu punca kenapa lampu LED cepat rosak. Saya akan terang, insya-Allah nanti kalau ada masa saya akan terangkan sebab apa. Dalam keadaan earding, kita punya earding tu memang dah cantik dah, kita punya bumi tu memang dah cantik, tapi bila pasang lampu LED ni cepat rosak. Orang lain pakai bertahun-tahun, kita pakai 2 bulan 3 bulan dah rosak. Kalau musim hujan lagi pula, bila musim hujan lebat aja, memang cepat rosak lampu LED kita. Bukan satu je lah rosak. Orang katakan keseluruhan lampu LED cepat rosak. Sedangkan lampu LED ni dia tak ada earding tau. Lampu LED dia tak ada earding. Dia hanya ada live dengan neutral saja. Jadinya kenapa bila kilat je dia menyala, bila tiba satu tahap kilat yang terlampau kuat, dia berkelip dan terus rosak. Jadi itu, insya-Allah jika ada masa saya akan terangkan. Jadi tuan-tuan tengok dulu video ni. Kepada netizen yang ramai menghadapi masalah lampu LED dia cepat rosak, tengok video ni. Ada 2 keadaan. Satu keadaan earding dia tak bagus, memang lampu LED cepat rosak. Walaupun lampu LED tu tak ada earding, tapi earding central earding kat rumah tu tak bagus pun dia cepat rosak. Dan keadaan kedua earding dia bagus, tapi lampu LED pun cepat rosak juga. Sebab apa? Anda tengok video ni, nanti anda akan lihat dalam beberapa saat lampu LED akan menyala sekejap je. Sebenarnya dia berlaku banyak kali, tapi saya tak dapat tangkap video tu, tak dapat rekod. Saya dapat rekod sekali je, itu pun punya lama saya tunggu. Jadi itulah punca dia kenapa lampu LED cepat rosak. Sebab bila kilat tu masuk dalam rumah, dia hentam. Dia masuk melalui mana? Nanti kalau ada rezeki, ada masa, saya akan ceritakan. Alright, terbaik. Tu nama dia lampu LED. Tu lampu LED. Okey, sekarang ni video ada flash. Tu lampu dia. Tu lampu. Ni lampu. Bila ada kilat, lampu dia akan berkelip. Lampu downlight tak ada earding, dia tak ada earding, tapi macam mana dia boleh berkelip dari kilat.
Nampak tak tadi? Nampak tak dia berkelip? Bila kilat aja, lampu LED akan berkelip. Okey, saya pun tak ngantuk lagi, jadi saya ceritalah. Jawapan dia dalam buku saya. Sekarang jam dah hampir pukul 5, dah nak masuk waktu subuh dah. Mata tak ngantuk pula. Okey, jadi dalam buku ni saya dah ajarkan dalam buku ni. Okey, jadi kita tengok dekat sini, saya terangkan buku yang tuan-tuan kena beli buku ni. Buku ni Do It Yourself, Single Phase Advance, 3 Phase Basic. Buku ni dekat Shopee harga dia 240. Dekat Shopee harga dia 240, boleh beli dekat Shopee. Okey, dekat sini kita tengok page 35. Page 35, lambat sikit lah sebab saya seorang je buat video ni. Page 35. Tengok 1, 3, okey. Nampak tiang tuan-tuan, tiang ni. Biasa jumpa kan tiang ni kan. Dekat setiap taman perumahan mesti ada punya lah. Dekat Malaysia memang banyak lah tiang macam ni. Ni tiang span TNB. Okey, muka 35. Dekat tiang tu ada fuse macam ni. Dekat tiang tu dia ada fuse. Bila mana-mana tiang yang ada fuse macam ni, dekat bawah tiang tu mesti neutral dibumikan. Neutral dibumikan. Jadi kita tengok nombor 65, 63, nombor 65. Okey, ni 65. Ni lampu LED. Nampak lampu LED dia tak ada bumi. Live, neutral, masuk dekat power supply atau transformer. Voltage 230. Dia step down 12 volt ke, 48 volt ke, 36 volt ke, tengok pada lampu LED tu lah. Dia dah step down berapa, dia turun, terus masuk lampu LED. Jadi lampu LED memang tak ada, biasanya tak ada ding. Kita tengok 150. 150. Okey, ni 150. Okey, kalau tengok dekat sini, ni sistem pemumian. Ni tiang TNB. Ni tiang TNB ya. Tiang TNB kat rumah kita, di rumah kita ni bumi. Okey, yang ini transformer. Dekat pencawang TNB, PE. Dekat setiap taman perumahan mesti ada benda ni. PE, TNB punya. Dekat transformer tu, nampak tu, neutral dibumikan. Neutral tu dibumikan dalam tanah. Dekat tiang TNB, ni tiang TNB tu, kat kabel, overhead kabel atau kabel tali atas, ni neutral dibumikan. Neutral dibumikan, dia tarik, satu live, satu neutral masuk dalam rumah kita. Dan kita bumikan juga untuk earth, pembumian rumah macam tu. Jadi, nampak, ini tanah. Ini semua dalam tanah ni. Jadi, dalam tanah ada air. Bila dalam tanah ada air, elektrik adalah, air adalah pengalir yang bagus untuk elektrik. Jadi, earth punya neutral punya earth dengan rumah punya earth, dia bersambung melalui air. Dia ada connection melalui air. Okey, ini nanti saya akan ceritakan sebab apa. Okey, lepas tu tuan-tuan kena beli buku lain. Ni saya dah ajarkan. Nak lengkap, tuan-tuan kena beli buku saya yang ni, 3 phase. 3 phase pula. Buku ni. Saya dah sambung dekat sini. Page 150. Okey, nampak tu. Ni. Dari pencawang tu, nampak? Neutral dibumikan. Lepas tu 3 phase masuk dekat kabel. Kabel ni dekat bawah ni, dekat tiang ni ada dibumikan ni, neutral dibumikan, masuk kat rumah. Nampak rumah. Rumah ni bumi untuk rumah. Dekat tiang ni, bawah tiang ni ada bumi juga. Neutral dibumikan, bumi untuk rumah. Macam ni 3 phase, rumah single phase. Macam tu cara dia.
Nampak tu. Okey, kita pergi dekat pages 150. Salah pula, 150 betul 150 ni. Sekejap ya, saya tengok balik rekod. 150 buku ni kot. Ni buku ni salah. 150. Okey, ni tadi 150 betul. Kita dah tunjuk tadi. Buku yang ni page 24. 31. Ini 24 betul. Lepas tu 31. 31. Alright, ni dia nampak. Okey, 31. Ini cara dia. Daripada PMU tu, TMB punya PMU masuk ke PE, pecah elektrik, transformer. Selepas transformer, neutral dibumikan. Neutral ni dibumikan. Masuk dalam feeder-pillar, pergi kat tiang ada fuse ni, neutral dibumikan bawah tiang tu. Tiang ni nampak, tiang ada fuse, ni ada fuse, neutral dibumikan. Terus masuk dekat rumah. Nampak rumah. Dekat rumah tu pun ada bumi juga. Jadi kilat tu dia ikut neutral. Kilat tu dia akan ikut neutral. Jadi kita tengok balik page 65 tadi. 65. 150. Okey. Bukan ni. 150. Okey. Jadi kat sini bila kilat tu hentam, kilat akan hentam dekat tanah. Jadi bila hentam tanah, kilat tu akan kena dekat, kilat tu akan hentam dekat ni. Neutral, dekat tiang TMB punya. Dekat tiang TMB punya bumi, neutral punya bumi dekat tiang TMB tu, dia naik, dia ikut kabel ni, dia pergi dekat dia akan pergi dekat kabel servis, dia terus masuk ke rumah kita. Jadi kalau selalu sangat jadi macam ni, lampu akan cepat rosak. Bila kilat hentam, kilat akan hentam dekat, contohlah kilat hentam dekat tiang sini. Contoh kilat hentam dekat tiang sini. Bila kilat tu dia hentam kat tanah, dia hentam dekat tanah, dia masuk dekat kabel neutral ni, dia pergi ke neutral, terus pergi ke rumah. Jadi kalau dalam keadaan macam ni, kalau bumi kita bagus pun, biasanya memang akan rosak juga lampu LED. Sebab dia hentam dekat neutral tiang ni. Tapi kalau kilat tu hentam dekat neutral yang sini, dekat tiang sini, dekat kan, tiang sini dekat dengan rumah, insya-Allah kita boleh ada option macam mana nak buat. Kalau kilat tu hentam dekat tiang sini, kilat tu hentam dekat berhampiran tiang TMB, tiang span yang sini atau tiang yang sini, susah sikit kita nak repair. Itu tengok nasib lah. Tapi ni daripada saya punya, inilah saya punya ilmu. Jika ada yang lebih baik, boleh cadangkan dekat komen, boleh cerita dekat komen. Okey, kalau kilat tu hentam dekat tiang sini atau sini, dia jauh dengan rumah. Jadi kalau earding kita bagus pun susah kita nak repair sebenarnya, susah kita nak elakkan lampu kita daripada rosak. Tapi kalau kilat tu hentam dekat tiang sini, tiang yang hampir, tiang ni hampir dengan rumah kita, dekat, ada cara dia. Jadi sebab tu kita nampak biasa dia kalau dekat rumah macam ni lah, sebatang aje. Kalau dekat rumah
Edding dia sebatang atau 2 batang je kontraktor atau electrician pasang. Tu yang tak betul. Jadi tuan-tuan kena beli buku ni. Saya dah ajar dalam buku ni cara nak pasang macam mana. Buku ni tebal ya. Saya ajarkan. Okey, ni cara dia. Okey, tuan-tuan di rumah. Okey, ni rumah. Tuan-tuan kena pasang banyak root. Banyak root. Saya tahu tadi 150. Okey, yang ni. Nampak? Tuan-tuan pasang banyak root. Yang ni rumah. Ni edding, ni DB elektrik. Nampak tu DB elektrik. Ni meter TMB. Okey, jadi tuan-tuan kena pasang banyak. Dekat rumah kena pasang banyak. Macam saya ajar ni. Macam ni kita, yang sini punya rumah punya edding kena pasang banyak. Sebab apa? Sebab bila kilat hentam dekat sini, kilat hentam dia kilat tak hentam dekat sini. Kilat bukan hentam betul-betul tepat dekat tiang, dia akan berhampiran. Biasa dia akan antara rumah dengan tiang dia akan hentam. Jadi kalau rumah punya edding sikit, dia punya root yang ni, root bumi ni tak banyak. Jadi kilat tu dia akan bagi dua. Kilat tu dia akan hentam sini sikit, dia akan hentam sini sikit. Kalau dia hentam dekat rumah punya minima, dia hentam dekat tiang punya maksima, itu yang rosak kita punya barang elektrik. Lampu LED akan cepat rosak. Tapi kalau kita tanam dekat bumi, dekat rumah ni, edding ni banyak macam ni. Nampak? Tanam banyak kan? Fungsi copper ni dia menarik kilat. Ni, fungsi copper ni. Fungsi copper root ni dia menarik kilat. Dia sebagai pengalih. Contoh ni macam ni. Ni, nampak tu. Sistem perlindungan kilat, lightning protector system, lightning arrestor yang pasang dekat bumbung. Biasa kita pasang dekat bumbung kan. Macam ni. Nampak kita pasang dekat bumbung. Ni kita pasang dekat bumbung. Apa function dia? Function dia untuk menarik kilat. Jadi bila kilat tak hentam dekat tanah, kilat akan hentam dekat dia. Dia akan tarik kilat. Bila dia tarik kilat hentam dekat dia akan bawa kilat tu turun ke tanah. Macam tu. Ni function copper root ni. Sama lah macam ni. Copper root ni function dia untuk menarik kilat. Jadi kalau kita tanam banyak dekat sini, dekat ni kita tanam banyak. Jadi bila kilat tu hentam dekat tanah yang hampir antara tiang dengan rumah kita, dia hentam dekat tiang di sini, hampir di tiang ni, antara tiang ni dengan rumah kita dia hentam. Bila kita tanam root banyak, insya-Allah kilat tu dia akan lebih kepada rumah kita. Jadi bila dia pergi rumah kita, dia akan hentam kat sini. Dia akan hentam banyak-banyak ni, dia akan hentam. Bila dia hentam banyak-banyak ni, jadi kilat tu tak adalah pergi ke sini. Kilat tak adalah pergi ke sini. Ataupun kilat tu pergi ke tiang ni minima. Ataupun langsung tak ada. Sebab dia dah hentam yang rumah kita punya. Jadi kita punya barang elektrik akan selamat. Macam mana nak buat? Macam ni. Sekejap ya. Macam ni. Okey, macam ni. Root dia yang ni. Gambar pula. Ni root dia. Root bumi ni. Okey, dia macam ni. Biasa kalau rumah, biasa developer ke kontraktor ke electrician ke, bila pasang edding sebatang atau 2 batang macam ni je. Jadi bila kilat tu hentam, ni peti. Dia hentam dekat tanah. Tanah, dalam tanah ada air. Voltan dari kilat mengalir melalui air hujan yang diserap ke dalam tanah. Dia masuk, dia tarik, dia pergi sini. Dia pergi, dah penuh kan? Dia dah penuh. Root dah penuh. Dia dah pergi mana? Dia akan melimpah ke dalam. Melimpah, dia pergi ke DB. Ni kalau satu. Kalau pasang sistem macam ni, kalau pasang macam ni, kilat tu mungkin akan lebih pergi ke tiang. Dia akan pergi ke tiang TMB. Daripada kabel neutral, dia akan hentam kita punya barang elektrik. Macam tu. Tapi kalau kita pasang macam ni, nampak tu, kita pasang macam ni. Banyak. Bila pasang banyak, bila kilat tu hentam tanah, dia akan masuk. Dia masuk, dia penuh, dia pergi sebelah. Lama-lama habis. Nampak dia tak ada return ke dalam. Dia tak ada return. Jadi selamatlah rumah kita. Kalau kilat hentam, kalau yang tadi tu atau yang macam ni ataupun macam ni, ni 10 ohm. Kalau 10 ohm dia akan masuk sikit lah.
Dia dah masuk sikit je masuk ke rumah. Jadi risiko untuk rosak tu kurang juga. Tapi yang paling bagus kosong off macam ni. Semua dia akan masuk dalam tanah. Jadi bila keadaan macam ni, bila kita terang banyak macam ni, banyak road, 150. Okey, bila kita tanam banyak road dekat sini, dekat rumah ni tanam banyak road. Jadi bila kilat tu hentam, contoh kilat hentam dekat tengah-tengah lah, kilat tu hentam dekat tanah sini, kilat tu akan fokus pada road yang banyak. Sebab road ni function dia untuk menarik kilat, dia adalah pengalir. Jadi bila kilat hentam dekat sini, dia akan tarik pergi ke bumi, rumah punya earding. Jadi dia akan masuk ke rumah punya earding. Jadi yang neutral punya earding dekat tiang tidak berisiko disambar kilat. Jadi kita punya barang elektrik selamat. Itu function earding. Faham Okey. Saya beli buku saya ni. Ni buku ni beli, buku ni beli. Ni boleh beli. Buku ni pun boleh beli. Tapi kalau tuan-tuan nak jimat kos, nak all in one combo, beli yang ni. Ni semua. Buku ni 1, 2, 3, 4. Semua dah ada dalam ni. Combo. Lepas tu ada extra lagi, macam extra dalam ni. Harga ni harga asal, akan dinaikkan juga insya-Allah. Sekarang harga promosi. Harga promosi 470 kalau beli direct dengan saya. Kalau beli dekat Shopee 570. Tapi saya syorkan beli dekat Shopee sebab dekat Shopee cepat dapat. Memang cepat dapat. Kalau beli dengan saya lambat sebab saya nak kumpul order dulu. Beli kat Shopee 570 ada promosi. Bila tuan-tuan beli yang ni dapat all in one. Kalau tuan-tuan beli salah satu, ini dah 260, ini 240, ini dah 140, ini dah 240. Kalau beli satu bundle je, combo dapat lagi murah. Okey, semoga memberi manfaat. Jam dah berapa jam ni? Nampak tu? Dah pukul 5 dah. Sekejap lagi nak sembahyang subuh. Okey tuan-tuan. Jadi saya dah terangkan. Semoga memberi manfaat. Jika video ni memberi manfaat, sila sharekan kepada kawan-kawan anda, kawan-kawan yang lain. Semoga sama-sama dapat belajar. Dan sekiranya anda ada bajet, belilah buku yang saya dah tulis di Shopee. InsyaAllah banyak lagi anda boleh pelajari, boleh timbul ilmu dekat buku tu. Sila like kita punya Facebook Mah Bio Engineering Sdn Bhd, atau YouTube Mah Bio Engineering Sdn Bhd tu. Cuma Facebook saya kena block sebulan sebab saya sharekan tentang COVID-19, kena block sebulan. Jadinya saya boleh buka Facebook balik pada 25 Ogos 2021. Alright, terima kasih, terbaik.